Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 15 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Ahmad Zahid Hamidi dan Muhammad Hassan mempunyai pandangan masing-masing berapa cara UMNO berdepan pilihan raya negeri Melaka yang bakal diadakan kelak. Setiausaha Agung UMNO Ahmad Mazlan berkata demikian mengenai pendirian UMNO sama ada akan bergerak solo atau sebaliknya dalam PRN berkenaan. Presiden dia ada pandangan, timbalan Presiden ada pandangan, tapi mereka juga mencari maklum balas. Kita sedang mencari maklum balas. Jawapan tetap sama je. Ahmad Zahid sebelum ini memberitahu parti itu tidak akan bekerjasama dengan Bersatu mahupun PAS semasa menempuh PRN Melaka yang belum ditetapkan tarikhnya itu. Dalam sebuah program bual bicara beberapa hari lalu, Ahmad Zahid memberitahu pendirian tersebut selepas ditanya mengenai status muafakat nasional yang dimeterai UMNO bersama PAS. Sementara itu, Ahmad berkata, mesyuarat Majlis Kerja Tertinggi UMNO malam tadi tidak membuat keputusan mengenai kedudukan parti itu untuk kerjasama dengan mana-mana parti. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini membenarkan permohonan Rosmah Mansor agar pasportnya dikembalikan sementara. Ini bagi membolehkan isteri kepada bekas Perdana Menteri Najib Razak itu berlepas ke Singapura untuk menemani anak perempuannya bersalin. Hakim Muhammad Zaini Mazlan membenarkan permohonan yang dibuat oleh peguam bela tertuduh Jagjit Singh. Ini dengan syarat pemohon hanya dibenarkan melakukan perjalanan ke luar negeri ke Singapura mulai 21 Oktober 2021 dan mesti kembali ke Malaysia pada atau sebelum 21 November 2021 dengan mengambil kira tempoh kuarantin 14 hari. 2 hari lalu, portal Free Malaysia Today melaporkan bahawa Rosmah perlu berada di Singapura untuk memberikan sokongan kepada anak perempuannya Noriana Najwa yang dijangka akan melahirkan anak keduanya di sebuah hospital swasta di negara itu. Ia juga memetik salinan permohonan yang mengatakan bahawa Rosmah perlu berbuat demikian kerana Noriana pernah mengalami komplikasi dengan kelahiran sebelum ini. Rosmah ketika ini menghadapi 3 pertuduhan di bawah Seksyen 16(A) Akta SPRM 2009. Baik, berita yang seterusnya. Kementerian Kesihatan Malaysia membuat beberapa laporan polis terhadap kumpulan anti-vaksin yang menyebarkan berita palsu serta menggugat keselamatan awam. Perkara itu dinyatakan oleh Menteri Kesihatan Kari Jamaluddin di media sosialnya hari ini. Dalam ciapannya di Twitter, Khairi berkata, KKM berharap supaya tindakan susulan seperti siasatan dan pendakwaan dapat dijalankan dengan segera ikuran laporan yang dibuat mereka. Tambahnya, tindakan kumpulan ini yang terus menyebarkan berita palsu mengenai vaksin dan mengancam kesihatan awam adalah satu perkara yang menjengkelkan. Arahan itu hadir selepas seorang doktor mempertikaikan tahap kekebalan golongan anti-vaksin di negara ini yang dengan sewenang-wenangnya menabur fitnah berkenaan vaksin. Minggu lalu, Khairi turut mengeluarkan arahan kepada KKM agar melaporkan kepada polis satu hantaran seorang pengguna Twitter yang menyebarkan fitnah mengenai program vaksinasi COVID-19. Individu terbabit menulis hantaran di Twitter mengenai senarai guru-guru yang didakwanya meninggal dunia akibat wabak berkenaan. Bekas Peguam Negara Tommy Thomas dan 12 individu di Saman berhubung dakwaan melakukan penahanan secara salah dan pendakwaan berniat jahat. Saman itu dibuat oleh bekas pengarah Pusat Timbang Tara Antarabangsa Asia EIAC N. Sundrarajo dan difakan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur hari ini. 8 September lalu, Peguam Sundra mengeluarkan surat tuntutan kepada Thomas dan 8 pegawai SPRM bagi mengeluarkan permohonan maaf secara bertulis dan membayar ganti rugi RM10 juta atas dakwaan melakukan salah guna kuasa dan melakukan pendakwaan berniat jahat. Pada 30 April tahun ini, Mahkamah Persekutuan memutuskan bahawa Sundra Raju berhak mendapat imuniti daripada sebarang tindakan pendakwaan ke atasnya ketika memegang jawatan pengarah AIAC. Pada 26 Mac 2019, dia dihadapkan di Mahkamah Session Kuala Lumpur di
di mana dia memohon dibicarakan atas 3 tuduhan pecah amanah yang melibatkan nilai lebih RM1 juta. Namun pada Januari tahun lalu, Mahkamah Session membatalkan kes jenayah terhadapnya. Sundra berkata dia menghadapi penangkapan secara salah, pendakwaan berniat jahat serta pelanggaran hak asasi di bawah Artikel 5 dan 8 Perlembagaan Persekutuan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Kerajaan akan mempertimbangkan pembukaan semula sepadan negara untuk pelancong asing yang telah divaksin sepenuhnya melalui pengiktirafan bersama sijil vaksin. Perkara itu dinyatakan oleh Pengerusi Majlis Pemulihan Negara, Muhyiddin Yassin dalam sidang medianya di Kuala Lumpur hari ini. Ini satu perkembangan yang positif dalam proses pembukaan sempadan negara yang saya pasti akan merancangkan semula kegiatan ekonomi terutamanya dalam sektor pelancongan, konvensyen antarabangsa, peruncitan dan lain-lain, di samping mempermudahkan urusan pelawat perniagaan ataupun business travelers dan pelawat sosial untuk datang ke negara ini. Jelasnya perkara itu antara yang dimaklumkan dalam mesyuarat Majlis Pemulihan Negara yang berlangsung hari ini. Muhyiddin juga berkata kerajaan juga sedang berbincang sama ada akan membatalkan syarat kuarantin wajib atau mengurangkan tempoh kuarantin bagi pelancong asing. Pengurusan Menara Komtar akan bertemu wakil syarikat perkhidmatan pembersihan yang merupakan majikan kepada 2 lelaki ditahan kerana disyaki memukul gelandangan di kawasan itu. Perkara itu dinyatakan oleh Adun Komtar, Teh Lai Hing kepada Malaysia Kini. Ketika dihubungi, Teh berkata dia dimaklumkan bahawa CEO PDC Setia Urus yang mewakili pengurusan Komtar telah menetapkan tarikh pertemuan itu pada minggu depan. Terdahulu, polis menahan 2 lelaki terbabit setelah beberapa klip video tular menunjukkan mereka memukul gelandangan dengan rotan di bangunan Menara Komtar di Pulau Pinang yang turut menempatkan pejabat Ketua Menteri. Salah seorang perakam video menyebut suspek sebagai mafia Komtar, manakala satu lagi rakaman menunjukkan seorang orang kurang upaya mengalami pendarahan di kepala akibat serangan lelaki berkenaan. Ketua Polis Daerah Timur Laut Sofian Santung berkata, suspek berusia 43 dan 27 tahun itu juga menyerang lelaki yang merakam video tersebut sebelum mangsa membuat laporan polis. Mengulas lanjut, Teh berkata, situasi gelandangan di sekitar Komtar disebabkan program Jabatan Kebajikan Masyarakat untuk memindahkan mereka ke tempat perlindungan ditangguh sementara waktu susulan Perintah Kawalan Pergerakan sebelum ini. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Baik, sekian sahaja daripada saya, Nursyah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Baik, bagi anda yang akan merentas negeri pada hujung minggu ini, sentiasalah mematuhi SOP yang ditetapkan. Rancang perjalanan anda sebaiknya dan anda disaran melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum memulakan perjalanan. Baik, dengan itu salam hormat dan selamat berhujung minggu.